Di antara nikmat itu ialah nikmat harta benda. Bahkan manusia lebih kasih kepada nikmat harta benda daripada nikmat yang lain. Mereka bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan apakah perbelanjaan dan infak yang paling baik daripada harta benda. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang akan mereka belanjakan, kepada siapakah dibelanjakan harta itu? Setengah ulama tafsir mengatakan ayat ini dinasahkan dengan ayat zakat yang diwajibkan selepas daripada ayat ini yang disebut dalam surah yang lain. Mengikut kaul yang asah, ayat ini tidak dinasahkan. Zakat ada pembahagiannya yang tertentu, dan ayat ini mengikut pembahagiannya yang tertentu, sebagaimana yang disebut dalam ayat yang sebelum daripadanya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal maghrib, hingga akhir ayat yang kita baca dahulu. Ayat ini diulangi sekali lagi. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jua harta benda, yakni harta benda yang halal, jangan harta benda yang haram. Kerana Allah Ta'ala tidak menerima amalan daripada harta benda yang haram. Sebagaimana yang disebut oleh firman Allah Ta'ala, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Dan janganlah kamu sengaja membelanjakan daripada harta yang keji, yang haram. Sebagaimana yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, dia tidak menerima malaikat apa yang baik. Allah Ta'ala tidak menerima daripada sedekah, daripada nafkah, daripada perbelanjaan secara memberi pahala, malaikat daripada harta yang halal, yang diizin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang baik itu sebaik-baiknya hendaklah dibelanjakan. Falil walidaini wal aqrabin. Maka berikanlah kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat. Pemberian kepada kedua ibu bapa ini dan kaum kerabat ini mendapat dua fadilat. Yang pertama, fadilat sedekah. Kalau sekiranya sedekah yang disunatkan. Kalau sekiranya ibu bapa dan kaum keluarga yang miskin, maka wajib dibantu dan ditolong. Mendapat pahala kerana memberi sumbangan yang wajib. Dan yang kedua, mendapat fadilat hubungan silaturrahim dengan kaum keluarga. Ini kelebihan memberi infak kepada kedua ibu bapa dan kaum keluarga yang dekat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Iaitulah kanak-kanak yang bapanya meninggal dunia, belum baligh. Dengan syarat dia belum baligh, bapa dia meninggal dunia, bukan ibu yang meninggal dunia. Kerana yang memberi nafkah ialah bapanya, dan mestilah belum baligh. Kalau sudah baligh, apa lagi tua umur 40 tahun, bukan anak yatim lah. Yatim mestilah dalam keadaan belum baligh. Wal masakin, dan orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan pertolongan, apalagi mereka yang fakir. Miskin lebih senang daripada fakir. Para ulama membahagikan perbezaan di antara fakir dan miskin. Fakir ini pendapatannya tidak mencukupi keperluannya. Miskinnya sekadar cukup-cukup saja, ataupun kurang sedikit. Hendaklah diberi kepada mereka yang miskin. Terutamanya orang miskin yang tidak meminta sedekah, yang ada marwah, yang ada harga diri, yang kita siasat, yang kita tahu dia dalam keadaan kesusahan dan kemiskinan.
wa ibnis sabil, dan orang-orang musafir yang memerlukan pertolongan kerana keputusan belanja di dalam musafirnya. Ini termasuk di kalangan mereka yang perlu diberi sumbangan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa yang kamu buat dari perkara-perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah dengannya maha mengetahui. Sumbangan itu hendaklah diberi dengan ikhlas. Jangan bimbang takut orang tak tahu. Ini beri istihar pula. Wayak kat orang kita beri. Beritahu kepada orang. Riak. Menunjuk-menunjuk. Boleh menghilangkan pahala sumbangan yang diberi. Kecuali sumbangan yang diberi untuk menggalakkan orang lain memberinya. Oleh kerana sumbangan yang besar diperlukan, maka dia memberi sumbangan dilihat oleh orang lain, supaya orang lain memberi sumbangan sama. Sumbangan yang begini rupa mendapat pahala dan yang berlipat kali ganda. Kerana barang siapa yang menunjuk contoh yang baik, lalu diikuti oleh orang lain, maka dia mendapat pahala melakukan amalan itu, dan mendapat pahala kerana orang mengikut contohnya. Kecuali dengan tujuan untuk memberi semangat kepada orang lain. Kalau dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk, jangan. Kerana itu adalah riak. Boleh menghilangkan pahala. Disebut di dalam hadis, pada hari kiamat, ditanya seorang kaya, apa yang engkau buat masa hidup dunia dulu? Lalu dia jawab, ya Allah, ya Tuhanku, engkau kurniakan kepadaku harta benda yang banyak. Lalu aku beri sumbangan kepada orang, tolong orang bersedekah. Tuhan berfirman, ya betul, tapi kamu bohong. Kamu menyumbang bukan kerana aku. Kamu menyumbang supaya dikata orang, kamu pemurah. Lalu dia diseret ke dalam neraka. Oleh kerana itu, sumbangan yang kita beri, jangan bimbang, jangan takut. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan Allah Ta'ala memberi berkat kepada harta kita. Diganti dengan harta yang lain. Bukan saja pahala. Diganti dengan harta yang lain. Yang berlipat kali ganda. Kalau tak diganti pun, diganti keberkatannya. Harta yang baki memberi manfaat dunia dan akhirat. Kepada dirinya dan kaum keluarganya.